اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu di dalam majlis membicarakan berkenaan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, kekasih Allah, kekasih kita. Moga-moga dengan kita membaca, kita dapat mengenali baginda, seterusnya membawa kepada kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah tiba dalam pembacaan buku Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Makhtum. Kita telah tiba pada muka surat yang ke-85 di mana membicarakan berkenaan tentang perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Mohon dia sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Ahlan-ahlan kepada semua, ada Julia Ami, Haifa Najwa, FA Fikri Ali, Zarina Ali, dan juga Roslina Talib, Asbi Abdul, Ayu Hafiz, dan juga ahlan-ahlan kepada Fatimah Samsuddin, Nur Ashikin, Fatimah, kemudian Dirjin, Simah, dan juga semua sahabat lain. Nak beri salam? Yang beri salam cepat. Sini. Salam. Salam. Sekejap dia. Salam. Beri salam semua. Assalamualaikum. Beri salam. Assalamualaikum. Beri salam. Beri salam sangat. Okey. Dah. Dah lagi. Nah, Syai. Ni, sini adik Syai. Habis dah tu. Hop. Syai. Dah. Pergi. Tutup pintu lah. Tutup pintu sana. Pintu ni tak apa. Pintu ni tutup sikit. Tutup pintu bilik sana. Tutup sikit. Okey, maaf di atas gangguan. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Maka penulis buku membawakan tajuk perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah pada muka surat 85. Maka apabila Nabi SAW selesai urusan perniagaan, sebelum daripada itu, Nabi telah dipilih oleh Khadijah untuk membawa barang perniagaan Khadijah ke Syam. Dan Nabi SAW yang akan dagangkan dan Nabi SAW niagakan. Maka apabila baginda pulang ke Mekah, maka Khadijah radhiyallahu anha mendapati keuntungan hartanya hasil daripada sifat amanah, keberkatan yang tidak pernah dirasainya sebelum ini. Maka dia untung berlipat kali ganda, lebih daripada biasa. Tak pernah dia untung sebanyak itu daripada orang-orang lain yang diamanahkan akan hartanya, akan barang perniagaan dia. Dan di sini kita nampak sifat amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cekapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berniaga, pandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam berniaga. Maka hamba kepada Khadijah yang ikut Nabi di dalam perjalanan ke Syam untuk berniaga ini yang bernama Maisarah. Maisarah ini adalah hamba lelaki. Walaupun zaman kita Maisarah ini selalunya digunakan untuk nama perempuan, tetapi di sini yang dimaksudkan adalah hamba lelaki. Maka Maisarah memberitahu kepada tuannya Khadijah, beliau apa yang beliau lihat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dia nampak sikap Nabi yang menarik, akhlak yang mulia, fikiran yang tajam, tutur kata yang benar dan perilaku yang amanah.
dan ianya sukar untuk didapati pada peniaga-peniaga yang lain. Sukar untuk didapati pada peniaga-peniaga yang lain. Kadang-kala ada orang bila nampak untung lebih sedikit, maka boleh hilang sifat amanah dia, kelabu mata dia. Kadang-kala ada orang tidak amanah di dalam pertuturan dia, perniagaan dia dan lain-lain. Maka diberitahu kepada Khadijah semua ciri-ciri baik, akhlak-akhlak baik terkumpul pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata penulis buku, Khadijah radhiyallahu anha merasakan bahawa apa yang dicarinya selama ini sudah ditemui, iaitu seorang yang sesuai untuk dijadikan sebagai suami. Walhal kata penulis buku, sebelum itu dah ramai orang kenamaan, bahkan para pemimpin telah berusaha untuk melamar Khadijah tapi beliau tolak. Sebab beliau dah ada kekayaan, beliau dah ada segalanya. Cuma beliau nak ada seorang yang berakhlak mulia, bersikap mulia, dan itulah beliau lihat ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Khadijah segan untuk terus bercakap dengan Nabi ataupun keluarga Nabi. Maka apa Khadijah buat? Kata penulis buku, maka Khadijah radhiyallahu taala anha menyampaikan hasratnya untuk berkahwin dengan Nabi melalui seorang teman baiknya yang bernama Nafisah binti Muniyah, seorang wanita lain daripada kalangan masyarakat Quraisy. Maka dia ceritakan kepada Nafisah binti Muniyah yang dia suka dengan Nabi, yang dirasakan Nabi sesuai untuk menjadi peneman hidup dia, akhlak Nabi, tutur bicara Nabi, amanah Nabi, sikap Nabi. Maka dia sampaikan kepada best friend dia, kawan baik dia yang bernama Nafisah. Maka Nafisah pun telah pergi kepada Nabi SAW dan memberitahu kepada Nabi tentang hasrat Khadijah yang ingin untuk Rasulullah menjadi suami dia. Maka Rasulullah SAW telah menerima hasrat tersebut. Lalu baginda memberitahu kepada pakcik-pakcik baginda. Maka pakcik-pakcik baginda telah pergi kepada bapa saudara Khadijah untuk melamar Khadijah. Ekoran daripada peristiwa itu secara ringkas, maka berlangsunglah perkahwinan antara Nabi SAW dengan Khadijah. Maka perkahwinan itu dihadiri oleh keluarga Nabi, Banu Hashim, dan dihadiri oleh pemimpin-pemimpin Banu Mudhar. Maka bilakah perkahwinan ini berlaku? Kata para ulama sirah, kata penulis buku pada perenggan terakhir, muka surat 85, perkahwinan ini berlangsung lebih kurang 2 bulan selepas Nabi SAW kembali daripada Syam. Tak lama. Nabi SAW membawa pulang keuntungan berlipat ganda untuk Khadijah daripada perniagaan dan perdagangan ini. Namun sebenarnya yang menjadikan Nabi SAW memenangi hati Khadijah bukanlah keuntungan tersebut, tetapi kerana sikap, akhlak, budi pekerti Rasulullah SAW. Maka apakah mas kahwin yang Nabi telah berikan kepada Khadijah? Kata penulis buku, Rasulullah telah menghantar 20 ekor unta muda sebagai mas kahwin. Sebab waktu ini Nabi SAW pun berharta, Nabi pun kaya, Nabi SAW pun berjaya memperoleh keuntungan yang besar. Dan bayaran Nabi adalah bergantung kepada keuntungan yang Nabi SAW bawa. Maka mas kahwin yang Nabi berikan kepada Khadijah adalah sebanyak 20 ekor unta muda. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, ahlan-ahlan kepada semua. Kita sedang membaca buku Sirah Nabawiyah. Jika ada yang ingin untuk membuat pembelian buku sebagai rujukan, maka boleh tekan link yang berada di ruangan komen bagi yang berada di Facebook, dan juga di beg kuning yang telah dikongsikan bagi yang berada di ruangan TikTok. Ahlan-ahlan kepada semua. Allahumma salli ala Muhammad. Maka kata penulis buku, Nabi SAW telah memberi mas kahwin sebanyak 20 ekor unta muda sebagai mas kahwin. Dan ketika itu Khadijah berusia 40 tahun. Khadijah radhiyallahu anha, kata penulis buku, merupakan wanita yang terhormat di kalangan Quraisy daripada sudut keturunan, kekayaan,
kepintaran, maka beliaulah wanita pertama yang dikahwini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda tidak berkahwin dengan mana-mana wanita lain sehingga Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Maka selama isteri pertama Nabi Khadijah hidup, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkahwin dengan mana-mana wanita lain. Semua isteri-isteri yang Nabi kahwin kemudian adalah selepas kewafatan Khadijah. Daripada sini kita nampak setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah binti Khuwailid, isteri pertama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka surat yang ke-86 menceritakan tentang anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada muka surat 86 kata penulis buku, semua anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hasil daripada perkahwinan Nabi dengan Khadijah, kecuali seorang anak lelaki bernama Ibrahim, yang mana itu adalah hasil hubungan Nabi, pernikahan Nabi. Ada sebahagian menyebut ibu kepada Ibrahim adalah isteri, ada sebahagian menyebut sebagai hamba sahaya. Maka Ibrahim daripada Maryah Al-Qibtiyah. Maka anak-anak Nabi SAW daripada Khadijah adalah sebanyak 6 orang. Termasuk Ibrahim, maka total anak Nabi berjumlah 7 orang. 7 orang. Daripada 7 orang, 6 daripada Khadijah. Dan daripada 7 orang, 4 adalah lelaki dan 4 adalah perempuan, minta maaf. Dan 3 orang adalah lelaki. Maka siapakah anak-anak Nabi SAW daripada Khadijah? Yang pertama adalah Al-Qasim. Anak sulung Nabi bernama Al-Qasim. Maka sempena nama anak sulung Nabi inilah Nabi SAW punya kunyah. Nabi SAW punya panggilan adalah Abul Qasim, ayah kepada Al-Qasim. Abul Qasim, ayah kepada Al-Qasim. Maka ini adalah anak pertama Nabi lelaki yang bernama Al-Qasim. Anak yang kedua Nabi adalah Zainab. Maka Zainab dikira sebagai kakak paling besar, anak perempuan yang paling besar daripada anak-anak perempuan Nabi SAW yang lain. Kemudian adalah Ruqayyah, nombor 3. Nombor 4 adalah Ummu Kulsum. Nombor 5 adalah Fatimah. Nombor 6 adalah Abdullah. Abdullah juga diberikan gelaran At-Tayyib dan juga At-Tahir. Maka Abdullah ni dia ada 3 nama dalam sirah dia. Abdullah, ada sebahagian memanggilnya dengan gelaran At-Tayyib, ada sebahagian memanggilnya dengan gelaran At-Tahir, merujuk kepada orang yang sama. Maka ini adalah anak Nabi SAW yang ke-6 dan yang ke-7 adalah Ibrahim seperti yang kita sebutkan sebelum ini. Maka Nabi ada 3 anak lelaki. Namun kata penulis buku rahimahullah, Allah menguji Nabi SAW yang mana semua anak lelaki Nabi meninggal dunia ketika mana mereka masih kecil. Semua anak lelaki Nabi meninggal dunia ketika mana mereka masih kecil, termasuklah Ibrahim yang meninggal dunia di Madinah pada usia 1 tahun lebih. Bahkan bukan sekadar anak lelaki, kata penulis buku rahimahullah, bahkan anak-anak perempuan Nabi SAW, walaupun mereka semua sempat memeluk Islam, sempat berhijrah, namun mereka semua meninggal dunia ketika Nabi SAW masih hidup, kecuali Fatimah. Waktu Nabi wafat, dia masih ada dan dia meninggal dunia 6 bulan selepas kewafatan Nabi. Maka daripada sini kita nampak betapa beratnya ujian Nabi SAW. Semua anak Nabi meninggal dunia ketika mana Nabi SAW masih hidup, kecuali hanya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Maka berat ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi. Dahlah Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim piatu, tanpa bapa dan ibu, yang tidak sempat bersama lama dengan baginda. Tak ada atuk yang meninggal dunia pada usia 8 tahun. Maka baginda juga diuji dengan semua anak-anak baginda meninggal dunia ketika mana baginda masih hidup, kecuali Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, satu-satunya yang kekal ada sewaktu Nabi SAW wafat, dan beliau pun hidup tak lama selepas kewafatan Nabi.
kata penulis buku, lebih kurang 6 bulan selepas kewafatan Nabi SAW. Sebenarnya banyak ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi SAW. Maka kadang-kala kalaulah dalam hidup kita rasa berat sangat ujian kita, maka ambillah buku sirah, baca tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata penulis buku rahimahullahu taala, maka pada usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 35 tahun, ada satu peristiwa besar yang berlaku, itulah pembinaan semula Kaabah. Dan Nabi telah dilantik sebagai tahkim, sebagai pemutus bicara terhadap kekalutan ataupun pertengkaran yang berlaku di kalangan Quraisy. Namun pada muka surat 86 ini kita nak baca dulu tentang pembinaan Kaabah. Dan ada peristiwa yang berlaku yang menunjukkan orang Quraisy mereka sebenarnya sangat-sangat percayakan Nabi dan mereka memanggil Nabi ketika itu dengan gelaran Al-Amin, seorang yang paling jujur dan paling dipercayai. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Maka kata penulis buku, semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 35 tahun, orang Quraisy telah membuat keputusan untuk membina semula Kaabah. Sebab Kaabah dah terlalu lama binaan dia. Kali terakhir sebelum dibina oleh Quraisy adalah binaan daripada zaman Nabi Allah Ibrahim dan anaknya Ismail. Maka dah berlalu ribuan tahun. Telah uzur binaan dia. Telah tidak kuat apa binaan dia. Maka binaan tersebut, kata penulis buku, semenjak daripada zaman Nabi Ismail alaihi salatu wassalam lagi. Namun dekat sini penulis buku nak kongsikan bahawa Kaabah yang ada pada zaman kita adalah mengikut binaan Quraisy. Kaabah yang ada pada zaman kita adalah mengikut binaan Quraisy. Dan kita kena faham, binaan Quraisy ada perbezaan dengan binaan Nabi Allah Ismail dan ayahnya Ibrahim. Ada beza. Ada beza. Namun, para ulama tidak benarkan untuk mengubah kepada binaan Nabi Allah Ibrahim kembali kerana dia khawatiri akan menjadi terus-menerus tukar-menukar binaan Kaabah. Maka dikekalkan binaan Kaabah dan tidak lagi pernah dibenarkan untuk ditukar. Sebab pernah ditukar sekali pada tahun 73 Hijrah. Kemudian berlaku perang di antara Abdullah bin Zubair dan Hajjaj bin Yusuf, maka mereka tukar balik. Dan last kali tidak lagi dibenarkan untuk tukar. Maka Kaabah yang ada pada zaman kita adalah mengikut binaan orang Quraisy pada usia Nabi 35 tahun. Dan adakah ianya berbeza daripada binaan Nabi Ibrahim? Ada perbezaan yang penulis buku nak kongsikan. Kata penulis buku, Kaabah pada zaman Nabi Ibrahim merupakan lapisan batu bata besar yang tingginya hanya 9 hasta. Itu satu perbezaan. Kaabah zaman Nabi Ibrahim tingginya hanya 9 hasta. Tak tinggi sangat. Itu satu. Yang kedua, Kaabah pada zaman Nabi Ibrahim tidak mempunyai sebarang bumbung. Tak ada bumbung. Maka bila tak ada bumbung, ada pencuri telah keluar masuk dan mencuri harta benda yang terdapat di dalam Kaabah. Maka ini adalah antara perbezaan Kaabah zaman kita dan zaman Nabi Ibrahim. Dia tidak ada bumbung dan binaan dia tidaklah tinggi. Binaannya adalah rendah. Maka kata penulis buku, apakah yang menyebabkan binaan Kaabah telah menjadi rosak? Maka kata penulis buku, 25 tahun sebelum Nabi SAW lahir, telah berlaku banjir besar yang dikenali sebagai banjir Al-Arim. Banjir Al-Arim. Dan banjir ini bahkan telah melanda Mekah dan masuk ke dalam Baitullah. Banjir itu telah menyebabkan Kaabah hampir-hampir runtuh. Lantaran itu, orang Quraisy telah terpaksa membina semula Kaabah demi menyelamatkan binaan Kaabah daripada musnah. Maka semua orang Quraisy bersetuju yang mana duit dan biaya untuk membina Kaabah mestilah daripada harta mereka yang halal. Mereka tak nak guna harta judi mereka, harta tak elok mereka. Walaupun mereka ni jahiliyah, mereka tak nak guna duit yang tak elok untuk Baitullah. Mereka nak gunakan duit yang bersih untuk pembinaan Baitullah.
maka mereka tidak masukkan dalam pembinaan Kaabah sumber-sumber yang mereka dapat hasil pelacuran, perniagaan riba, bahkan sebarang harta yang mereka peroleh secara zalim. Maka mereka sepakat, maka mereka pun telah kumpulkan dana untuk membina semula Kaabah. Namun untuk bina Kaabah mereka perlu hancurkan, mereka perlu robohkan binaan lama. Mereka perlu ratakan binaan yang lama. Namun tak ada siapa berani. Sebab mereka pernah lihat apa yang berlaku kepada tentera Abrahah, tentera bergajah apabila mereka nak hancurkan Kaabah. Maka tak ada siapa yang berani pada awal. Sebab itu kata penulis buku, pada mulanya mereka takut untuk meruntuhkan Kaabah yang asal. Kerana takut berlaku seperti mana apa yang berlaku kepada tentera Abrahah, tentera bergajah. Orang yang mula-mula meruntuhkan binaan Kaabah adalah Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Dia yang mula-mula buat. Bila orang lain tengok dia okey, dia tak ada apa-apa, tak ada burung datang, tak ada azab datang, tak ada siksaan datang, kata penulis buku, maka beliau diikuti oleh orang ramai setelah mereka melihat tidak ada apa-apa bahaya yang menimpa Al-Walid. Takut, orang dulu takut nak meruntuhkan Kaabah sebab mereka pernah melihat azab yang berlaku kepada tentera bergajah dan tentera Abrahah apabila Allah menghantarkan burung-burung yang membawa 3 biji batu pada setiap burung. Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, maka mereka telah terus-menerus melakukan kerja merobohkan Kaabah sehingga sampai ke tapak asas yang dibina oleh Nabi Ibrahim. Maka Kaabah ni dia ada batu asas dia. Yang mana batu asas ni tak pernah berubah dan ianya tak boleh dihancurkan. Batu ini tak boleh nak dirosakkan dan batu asas ini dah ada daripada zaman Nabi Allah Ibrahim, bahkan daripada zaman sebelum Nabi Allah Adam lagi. Maka dalam riwayat Abdullah bin Zubair yang kita pernah baca di dalam riwayat Sahih Muslim bahawa batu ataupun Jami' Tirmizi, maka batu asas Kaabah ini ianya umpama bonggolan unta. Ianya bentuk umpama bonggolan unta. Batu-batu tersebut ada banyak umpama bonggolan unta. Maka ianya merupakan batu asas Kaabah. Lalu Kaabah tak pernah bertukar tempatnya kerana batu asas tersebut tak pernah berpindah, tak boleh dipecahkan walaupun dengan apa-apa. Ianya adalah batu asas yang kukuh. Maka mereka pecahkan sampailah tiba kepada batu asas tersebut. Setelah itu, mereka pun memulakan kerja-kerja membina bangunan Kaabah yang baru. Muka surat 87. Maka telah dibahagikan kepada setiap kabilah untuk membina bahagian tertentu. Kan kita dah pernah belajar dalam kitab Sirah Nurul Yaqin, dikongsikan bahawa Quraisy ini banyak pecahan keluarga dia. Namun ada 4 pecahan yang besar. Antaranya adalah Banu Hashim, Banu Muttalib, Banu Saham, Banu Al-Jumah, Banu Makhzum, ada Banu Tayyim, Banu Adi dan pelbagai. Maka mereka ni ada 14 ketua, 14 suku, 14 keluarga. Maka telah dibahagi-bahagikan pembinaan Kaabah kepada setiap keluarga. Maka kerja-kerja pembinaan ini diketuai oleh seorang tukang bina berbangsa Rom yang bernama Bakum. Bakum ini umpama arkitek yang desain pembinaan Kaabah yang baru. Berapa banyak batu bata diperlukan, berapa banyak pasir dan sebagainya. Maka Bakum adalah seorang tukang bina daripada Rom yang orang Quraisy telah bawa untuk memantau pembinaan Baitullah, pembinaan Kaabah. Kata penulis buku, sewaktu pembinaan tak ada masalah. Sewaktu pembinaan lancar sebab masing-masing ada bahagian masing-masing yang perlu diselesaikan. Namun di manakah bermulanya masalah? Namun apabila telah tak sampai kepada bahagian Hajarul Aswad. Siapa yang nak letakkan Hajarul Aswad ke tempat dia? Siapa yang mana nak letakkan Hajarul Aswad ke tempat asal dia? Bergaduh. So mereka ni ada 14 ketua, 14 keluarga. Masing-masing nak dapatkan kemuliaan tersebut.
Sebab itu kata penulis buku, maka masing-masing mula berselisih mengenai siapakah yang patut diberi penghormatan untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempat dia. Bahkan perbalahan ini berlanjutan, kata penulis buku, hampir 4 ataupun 5 malam. Bahkan hampir-hampir menimbulkan peperangan di tanah haram. Masing-masing dia kata, kabilah aku yang paling mulia, kami yang patut letak. Ada yang kata tak, kabilah aku yang lagi mulia, aku yang patut letak. Maka bergaduh. 4-5 malam tak selesai. 4-5 malam tak selesai. Akhirnya, Abu Umamah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, dia mencadangkan supaya mereka melantik seorang pemutus bicara, hakam ataupun hakim, untuk menyelesaikan pergaduhan ini. Tapi siapa yang nak jadi hakim? Sebab kalaulah dilantik, maka masing-masing akan kata dia yang layak jadi hakim. Maka ketua-ketua ini mereka bersetuju, sesiapa pun yang masuk mula-mula ke dalam Masjidil Haram, maka mereka akan bersetuju untuk melantik dan mendengar cadaran ataupun keputusan orang tersebut. Maka siapa pun yang masuk daripada pintu ke dalam Baitullah, maka dia akan dilantik menjadi hakam ataupun hakim, dan pendapat dia semua kena terima. Tak boleh lawan dah. Okey, semua setuju. Maka semua setuju. Maka Allah mentakdirkan bahawa orang yang mula-mula masuk ke dalam Masjidil Haram adalah Nabi SAW. Dan semua ketua-ketua kabilah bila nampak Nabi, mereka semua berkata, Hadzal amin, hadzal amin. Inilah orang yang paling jujur, kami setuju dengan dia. Inilah orang yang paling jujur, kami setuju dengan dia. Maka sebab itu, peristiwa ini adalah merupakan satu kesepakatan daripada seluruh pecahan Quraisy bahawa semua orang menerima Nabi SAW kerana kejujuran baginda. Tak ada orang yang benci kepada Nabi SAW kecuali kemudian hari kerana dakwah yang Nabi SAW bawa. Maka sebab itu pintu yang Nabi SAW masuk dikenali sebagai pintu Banu Syaibah. Dan pintu tersebut dikekalkan sehinggalah di awal dinasti era pemerintahan Saudi, pintu itu dikekalkan dan kemudiannya telah dirobohkan kerana nak membesarkan tempat tawaf. Maka kalaulah kita tengok gambar-gambar lama Kaabah, akan ada satu pintu dekat tempat tawaf, kiri kanan dia tak ada apa-apa. Maka sebenarnya pintu itu adalah pintu Bani Syaibah, pintu yang Nabi SAW masuk, sehingga semua pemimpin Quraisy bersepakat, inilah orang jujur, Al-Amin, dan kami semua bersetuju dengan apa pun keputusan Muhammad. Maka apa yang Nabi SAW buat untuk mengelakkan pergaduhan berlaku? Maka Nabi SAW telah meminta sehelai kain. Maka Nabi meletakkan batu Hajarul Aswad di tengah-tengah kain. Kemudian Nabi meminta semua ketua kabilah yang bergaduh untuk memegang hujung kain dan menyuruh mereka mengangkat kain sampailah ke tempat Hajarul Aswad. Bila dah tiba ke tempat tersebut, Nabi sendiri yang mengambil batu dengan tangan baginda dan meletakkan di tempat Hajarul Aswad. Maka inilah penyelesaian bijak yang Nabi SAW berjaya selesai, yang orang Quraisy 4-5 malam tak boleh nak selesaikan, bahkan mereka hampir-hampir berperang dan bergaduh. Daripada sini juga kita nampak kecerdasan Nabi. Daripada sini juga kita nampak sikap Nabi yang sentiasa ingin membawa penyatuan, bukannya membawa kepada perpecahan, perbalahan mahupun pergaduhan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata penulis buku rahimahullahu ta'ala, orang Quraisy ketika mana mereka telah membina Kaabah, maka mereka menghadapi kekurangan duit daripada duit-duit halal yang mereka ada, duit-duit bersih yang mereka ada. Maka sebab itu mereka telah buat keputusan 6 hasta daripada kawasan di sebelah utara, iaitu daripada kawasan Hijr Ismail. 6 hasta daripada kawasan itu mereka keluarkan daripada binaan Kaabah. Sebenarnya ianya termasuk dalam Kaabah, cuma mereka tak cukup duit nak buat binaan pada kawasan tersebut. Maka mereka pada waktu itu telah keluarkan lebih kurang 6 hasta daripada kawasan Hijr Ismail daripada dalam Kaabah.
Sebab itu bila Aisyah radhiyallahu ta'ala, lalu dia bukan semua hijab Ismail. Kena faham, dia bukan keseluruhan hijab Ismail adalah dalam Kaabah. Lebih kurang 6 hasta. Maka sebab itu bila Nabi SAW diminta oleh Aisyah, yang mana Aisyah nak masuk ke dalam Kaabah, maka Nabi bawa dia ke kawasan hijab Ismail, kawasan yang berhampiran dengan pintu, kawasan yang berhampiran dengan dinding Kaabah, maka Nabi bersabda, inilah dalam Kaabah. Maka kalaulah kita nak masuk ke dalam Kaabah, tapi kita bukanlah Perdana Menteri, Presiden ataupun Agung untuk masuk, maka apa yang patut kita buat? Maka kita masuklah ke kawasan hijab Ismail, tapi bukan keseluruhan hijab Ismail. Hijab Ismail adalah kawasan berbentuk U yang terletak di antara rukun Syami dan rukun Iraqi. Maka bukan kesemuanya adalah bahagian dalam Kaabah. Lebih kurang 6 hasta, kata penulis buku, bahagian yang rapat dengan dinding Kaabah, maka itulah bahagian asalnya daripada dalam Kaabah yang orang Quraisy keluarkan kerana mereka tak cukup duit, tak cukup sumber untuk mereka buat binaan. Maka ini adalah perbezaan pertama. Mereka keluarkan 6 hasta daripada asalnya binaan Kaabah dan mereka tidak masukkan ke dalam Kaabah kerana kekurangan dana. Ini perbezaan yang pertama. Yang kedua, mereka tinggikan Kaabah. Zaman Nabi Ibrahim punya Kaabah, binaan dia hanya 9 hasta. Mereka tambah, mereka menjadikan 15 hasta. Maka mereka tinggikan sebab mereka tak nak sesiapa untuk menaiki atas Kaabah. Maka itu perbezaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, perbezaan dengan binaan Nabi Ibrahim. Binaan Nabi Ibrahim tidak ada bumbung. Tak ada bumbung. Maka orang Quraisy telah menambah bumbung. Dan bumbung tersebut telah disokong dengan 6 batang tiang. Maka ditambah bumbung adalah perbezaan yang ketiga. Ada penambahan 6 tiang dalam Kaabah. Maka itu adalah perbezaan yang keempat. Di antara Kaabah zaman Nabi Ibrahim dengan apa yang telah dibina semula oleh Quraisy. Maka jadilah ukuran Kaabah yang telah selesai itu berbentuk 4 segi. Ketinggiannya 15 meter. Panjang bahagian tepinya yang mana terletak Hajarul Aswad adalah 10 meter. Hajarul Aswad diletakkan di paras 1.5 meter daripada permukaan bumi tempat bertawaf. Kemudian pintunya, ini perbezaan yang kelima. Zaman Nabi Ibrahim, pintu Kaabah dia sejajar dengan tanah. Tapi orang Quraisy mereka tak nak sesiapa pun boleh masuk ke dalam Kaabah, maka mereka tinggikan binaan pintu. Sebab itu zaman kita kalaulah nak masuk ke dalam Kaabah, dia ada tangga dia. Maka yang kelima, mereka telah tinggikan Kaabah, pintu Kaabah lebih kurang 2 meter daripada tanah. Mereka telah tinggikan. Kemudian mereka telah bina Syazarwan. Syazarwan ini adalah bahagian tepi Kaabah supaya kalaulah berlaku banjir apa, maka tidak merosakkan batu asas Kaabah. Maka ini yang keenam, mereka telah bina Syazarwan. Dan juga beberapa ada lagi perbezaan yang lain. Cuma secara ringkasnya, penulis buku menyebutkan tentang 6 perbezaan Kaabah di antara binaan Quraisy dan juga binaan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. InsyaAllah esok kita akan sambung berkenaan tentang sebelum Nabi SAW menjadi Rasul. Terima kasih kepada semua yang bersama pada malam ini. Jika ada yang ingin untuk membuat pembelian buku sebagai rujukan, boleh tekan link yang berada di ruangan komen. Ataupun yang di TikTok boleh tekan di back yang telah dikongsikan insyaAllah. Terima kasih semua. Jumpa esok pada waktu yang sama 10.30 untuk tempoh lebih kurang 30-35 minit pembacaan sirah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemahaman perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.